Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid. Apa khabar murid-murid? Harap kamu semua dalam keadaan sihat. Okey, bertemu kita sekali lagi dalam kelas PDPC Sains tahun 6 yang bertajuk Cara Hidup Haiwan. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar topik cara hidup haiwan. Standard kandungan 4.1 interaksi antara haiwan. Okey, standard pembelajaran adalah 4.13 iaitu memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup secara berkumpulan dan hidup secara bersendirian. Manakala di akhir pengajaran, objektif pembelajarannya adalah memerihal kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup secara berkumpulan dan hidup secara bersendirian. Okey, saya harap kamu dapat menyediakan buku teks dan juga buku tulis bersama-sama kamu sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran untuk hari ini. Okay, bagi yang ada buku teks, kamu boleh buka buku teks kamu di muka surat 52 sehingga 57. Di dalam buku teks muka surat tersebut, terdapat tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk cara hidup haiwan. Kita akan mengenali bagaimana cara hidup bagi haiwan. Okey, cara hidup haiwan terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, hidup secara berkumpulan, manakala yang kedua, hidup secara bersendirian. Okey, contoh haiwan yang hidup secara berkumpulan adalah seperti singa, gajah, lembu, zirafah, kuda belang, kambing, semut, anai-anai, rusa, burung layang-layang dan juga lebah. Tetapi kamu jangan lupa, bukan sahaja haiwan yang saya sebutkan ini hidup secara berkumpulan. Ada lagi contoh-contoh yang lain. Okey, kita lihat contoh haiwan yang hidup secara bersendirian. Okey, haiwan yang hidup secara bersendirian adalah seperti burung hantu, harimau, panda, tapir, tupai, laba-laba, burung belatuk dan juga ular sawa. Okey, mari kita lihat secara terperinci haiwan yang hidup secara bersendirian. Kita lihat dahulu ciri-ciri pada haiwan yang hidup secara bersendirian, iaitu haiwan ini hidup secara bersendirian tanpa kelompoknya. Maksud kelompok adalah tidak hidup secara berkumpulan di mana segala pergerakannya dilakukan secara bersendirian. Manakala makanan yang dicari ataupun yang diperolehi tidak dikongsi bersama dengan haiwan yang lain, iaitu haiwan ini akan mencari makanannya secara bersendirian dan hasil daripada dapatan makanan tersebut, haiwan tersebut tidak akan berkongsi dengan ahli yang lain. Okey, bersama spesiesnya hanya ketika musim mengawan. Bermaksud, haiwan yang hidup secara bersendirian akan mencari pasangannya apabila ia ataupun haiwan tersebut ingin membiak, iaitu haiwan ini dia ada musim-musim untuk membiak. Apabila sampai musim membiak, haiwan ini akan pergi mencari pasangannya. Okey, kita lihat dahulu kelebihan.
iaitu kelebihan bagi haiwan yang hidup secara bersendirian. Okey, haiwan yang hidup secara bersendirian tidak akan berkongsi makanan dengan haiwan yang lain. Dan juga dalam masa yang sama, haiwan ini tidak akan bersaing untuk mendapatkan ruang. Bermakna ruang yang ada di persekitarannya adalah untuk dirinya sendiri. Dan kelebihan yang terakhir, haiwan ini susah dijangkiti dengan wabak penyakit kerana haiwan ini tidak berkumpul dengan ahli spesiesnya yang lain. Okey, kita lihat pula pada kekurangan bagi haiwan yang hidup secara bersendirian, di mana haiwan ini sukar untuk mempertahankan dirinya dari musuh, di mana jika ada musuh, haiwan ini terpaksa mempertahankan dirinya sendiri. Okay, yang kedua, haiwan ini sukar untuk mencari pasangan kerana haiwan ini perlu mencari pasangannya apabila tiba musim mengawan atau membiak. Dan kekurangan yang terakhir, iaitu haiwan ini terdedah kepada ancaman kepupusan, iaitu bilangannya semakin berkurang kerana dia hidup secara bersendirian. Okey, mari kita lihat contoh haiwan yang hidup secara bersendirian. Okey, ini seperti harimau, panda, burung kenyalang, burung hantu, tupai dan juga tapir. Seterusnya kita lihat pula ciri haiwan yang hidup secara berkumpulan. Okey, haiwan yang hidup secara berkumpulan, haiwan ini akan hidup bersama dalam kalangan spesiesnya di habitat yang sama. Bermakna spesies ini akan hidup secara berkumpulan, iaitu dalam satu keluarga yang besar. Okey, haiwan ini juga akan mencari makanan bersama-sama. Dalam masa yang sama, haiwan ini akan berhijrah atau berpindah bersama-sama untuk mendapatkan keperluan asasnya. Okey, mari kita lihat pula pada kelebihan haiwan yang hidup secara berkumpulan, di mana haiwan ini akan bekerjasama mencari makanannya. Dan yang kedua, haiwan ini akan membantu memastikan keselamatan bersama. Dan kelebihan yang ketiga, haiwan ini akan bersama-sama membina sarang atau habitatnya. Okey, bagi kekurangan bagi haiwan yang hidup secara berkumpulan, di mana haiwan ini mudah dijangkiti penyakit kerana haiwan ini hidup dalam jumlah yang banyak. Dan juga kekurangan yang kedua, haiwan ini perlu bersaing untuk mendapatkan makanan, di mana haiwan ini perlu berkongsi makanannya dengan ahli-ahli kumpulan yang lain. Baiklah, ini adalah contoh haiwan yang hidup berkumpulan, iaitu rusa, singa, kuda belang, lebah, burung bangau dan juga burung layang-layang. Baiklah murid-murid, maka sampailah kita di akhir pengajaran, di mana saya harap kamu semua faham apa yang telah saya sampaikan dan terangkan sebentar tadi. Semoga kita bertemu lagi di pembelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum.